أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعذون في التعبير واجعله من المعذون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين. فهذه أصول درج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين على اعتقادها والتمسك بها. Jadi ia kata dulu masalahnya jadi setengah daripada perkara-perkara yang berpegang daripada ulama salafus salihnya bahasa Allah Subhanahu wa taala diadakan dan pula dilihatkan Allah Taala tu pada akhirat dulu. Ia kata pada sahifah 132. Wa man kana salafus salihu ya'taqidunahu min anna Allah Taala yura fil akhirah. Dan barang yang telah adalah oleh salafus salih ya'taqidunahu, beriktikad dan berpeganglah mereka itu salafus salih. As-salafus salih hu akan dia akan barang tu. Berpegang mereka itu akan barang, yakni akan Allah Taala itulah. Gapo mereka berpegang tu barang sani? Min annallaha ta'ala, daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala yura fil akhirah, dilihat akan dia pada akhirat. Ini salah satu dan pula separuh ataupun setengah daripada akidah balik ahli sunnah wal jamaah ataupun salafus salih, i'tikad bahasa Allah Taala saat itu dilihat wa annahu mawjudun, Allah Taala diadakan akan dia, dan ada Allah Taala walaisa, dan tidak ya fi jihatin mahdudah, bukan pada berpihak yang ditahdid ataupun ditentukan akan dia. Wa annal qur'ana kalamullahi ta'ala ghaira makhlukin, dan setengah daripada akidah ahli sunnah dan as-salafus salih bahawa Quran itu dikata kalamullah, lagi pula ghaira makhluq, bukan daripada makhluk Allah. Apa tu? Fahazihi, maka bermula ini gapo dia? Fahazihi, maka bermula ini al-mu'taqadatu dalah. Fahazihi tafriq pada semua tu, semua tawamaka ya'taqidunahu annallaha yura fil akhirah ni. Fahazihi, maka bermula ini ay al-mu'taqadatul mazkurah minhu annallaha ta'ala annallaha yura fil akhirah ni. Tu dalah. Fahazihi, maka bermula ini al-mu'taqadatu, segala akidah-akidah dan segala perkara-perkara yang diberpegang akan dia oleh as-salafus salih, al-mazkuru mazkuratu, yang disebutkan akan dia. Apakah al-mu'taqadatu al-mazkurah? Min annallaha yura fil akhirah, daripada bahawa Allah Ta'ala tu dilihat pada akhirat ini. Usulun, ini ialah segala pokok-pokok
Dan ini juga dikatakan segala humi-humi. Humi-humi bagian akidah dan pokok bagian akidah ialah akidah berpegang bahawa Allah Ta'ala tu dilihat akan daripada akhirat. Segala humi mana? Darajat salafus salih yang telah menjalani. Tu darajat dengan makna salaka. Dalil tu darajat dengan makna salaka wa madha. Tu mana kata usulun ialah segala usul asah, segala humi-humi. Humi mana? Daraja aisalaka. As-salafus salih yang menjalanilah akan dia tu oleh salafus salih. Anak ayat kata ni segala pokok-pokok dan humi yang telah menjalani oleh salafus salih. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Menjalani mereka itu semua daripada salafus salih. Ala-tiqadiha. Di atas bahasa berpegang akan dia akan usul ni. Daripada akidah pokok ni, pegang kata Allah Ta'ala dilihat, dinampak akan dia pada akhirat, dan pula Allah Ta'ala tu ada, dan ada Allah Ta'ala tidak berpihak ni. Ni orang panggil mereka saat ni menjalani di atas berpegang dan i'tiqad akan dia, wa tamassuki biha, dan berteguhlah mereka itu salafus salih biha ai biha zihil usul. Habis kat tu wa waqa'a 'alaiha al-ijma'u qabla tanawwu'il bid'i wa dhuhuril ahwa. Wa waqa'a 'alaiha, dan telah hasil dan telah berlaku 'alaiha di atasnya, di atas al-usul ataupun al-mu'taqadatil mazkurat ni. Di atas ini apa al-usul ataupun segala akidah, segala pegangan yang disebut akan dia ni berlaku dan pula hasil al-ijma'u oleh sebulat seorang ulama. Semua ulama kata daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah dan salafus salih kata benda ni sudah hasil dan benda ni sudah berlaku oleh ijma'. Sebulat seorang ulama semua kata akan dilihat dan nampak Allah Ta'ala di akhirat, dan Allah Ta'ala tu ada dan ada tidak berpihak, dan Quran itu dikata kalamullah. Itu berlaku ijma'. Berlaku ijma' waqa'an ini qabla tanawwu'il bid'i, sebelum daripada bermacam dan berbagai oleh segala bid'ah. Bermakna tu berlaku ijma' ulama ni, dan sebulat seorang ulama ni sebelum daripada berbagai dan bermacam daripada segala perkara-perkara bid'ah. Dan pula berlaku bid'ah ni berlaku ijma', hasil ijma' ni wa zuhuril ahwa, sebelum daripada zuhir dan lahirlah oleh ahwa, yakni segala hawa-hawa nafsu. Nak rakyat kata ijma' ulama salafus salih dan ahli sunnah wal jamaah kata Allah dilihatkan pada akhirat, yakni sebelum berlaku lagi daripada bid'ah dan sebelum berlaku daripada era hawa nafsunya. Na'udzubillah, kami minta perlindungan billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami mintalah perlindungan dengan Allah, minta perlindungan, minta lindungnya minalib tidak daripada mereka-reka dan reka. Reka-reka dan reka ni fiddin, pada agama. Ni musannif kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami minta lindunglah dengan Engkau daripada segala perkara-perkara yang membawa kepada reka-reka dan reka pada agama, wattiba'il hawa, dan mengikuti dan turut akan era hawa nafsu, ikut era hawa nafsu pada agama, bighairi dalil, dengan ketiadaan dalil. Minta mujahlah daripada kami ini, daripada masalahnya mengikut gara mereka-reka dan reka buat-buat pada agama dan turut era hawa nafsu saat ini dengan tidak berdalil. Thumma nazarta, kemudian meniliklah engkau selepas daripada engkau tahu dah kata semua saat ni daripada usul-usul yang telah menjalankan oleh ulama kana ulama as-salafus salih gitu. Thumma ay ba'da an arafta anna hazihil usul allati darajaha as-salafus salih saat ni tu. Thumma hati mulai ay ba'da an arafta,
anna hazihil usul allati salakaha as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian daripada engkau mengenali dan engkau mengetahui segala usul-usul, segala akidah-akidah, segala perkara yang diberiktikadkan akan dia daripada Allah Ta'ala nampak pada akhirat ni. Engkau mengetahui dah, nazar, memandanglah engkau dan meniliklah engkau, tilik dan pandai fi a'malil qalbi, pada segala amal hati. Apa amalil qalbi? Ai fi ahwalil qalbi. Hak tutup takdir. Apa makna fi a'malil qalbi? Ai fi ahwalil qalbi, pada segala kalakuan hati, keadaan hati, benda yang berlaku di hati, benda yang tersilap di hati, engkau pandailah, engkau meniliklah pada segala kalakuan hati, benda-benda bersakut dengan hati, benda yang terikat dengan hati. Wal mawajibil batinah, dan segala perkara-perkara hak yang wajib, hak yang pasti, hak yang lazim, al-batinah, yang sebing ia, yang bahasa sir, yang bahasa ke dalam hati. Jadi kita kena pandai juga kalakuan dan keadaan yang terikat dengan hati, yang duk bersambung dengan hati kita, dan segala perkara-perkara yang memperwajiblah ia dan mempastilah ia, yang bahasa dalam, yang bahasa sembunyi dalam hati ni. Wal manahi, dan pula segala perkara-perkara yang menegahi, hak yang ada gapo tip perkara yang ditegahkan oleh syarak. Al mawajibi wal manahi, nak ni tu a'malil qalbi wal mawajibil batinah wal manahi allati ta'ti, yang lagi akan datanglah ia allati, yang lagi datang fi hazal kitab, pada ini kitab Minhajul Abidin ila Rabbil Alamin ini. Kenapa lagi kadate nak bercara benda ni? Pak engkau kena pandailah, kena tilik, kena renung, kena halusi, supaya apa? Liyahsulalaka ilmuhu, supaya hasilah, supaya dapatlah laka bagi engkau itu ilmuhu, oleh pengetahuannya, dan punya tahu gapo dalam aima fil qalbi, bagi yang sabit di dalam hati engkau. Jadi kena apa? Kena halusilah. Kena amat-amati. Lagi pula kita kena pandai pada kalakuan hati, dan perkara yang memperwajib, yang bahasa batinah, yang bahasa sir, dan perkara yang menegahi yang sakit hati ni, maka engkau kena pandai supaya hasil bagi engkau oleh ilmu dan pula pengetahuan tertengik bagi-bagi yang ada dalam hati. Hak mana bagi hak syarat, hak mana bagi hak farak ke syarat tegak, supaya engkau becek boleh tahu hak mana hak syarat suruhnya, dan hak mana syarat pujinya, dan hak mana syarat larinya. Dah thumma ta'rifu jumlata ma tahtaju ila isti'malihi, kemudian supaya engkau mengenali, engkau mengetahui jumlata, akan perhimpuni, ma tahtaju, bagi yang engkau berhajati, bagi yang engkau berhajati, ila isti'mali, kepada nak mengguna akan dia, akan bagaimana engkau kena buat pakai, engkau kena mempergunai bagi yang kita kena guna. Kena guna selalu, kena pakaikan hari-hari. Mana bagi yang engkau berhajat kepada guna? Kau taharati. Gitu. Ai wazalika ma tahtaju ila isti'malihi kainun kataharati wa aidan. Wazalika, dan bermula dimakan itu tanam molek, dimakan mana, dimakan ma tahtaju ila isti'mali, bagi yang perlu dan berhajat engkau kepada mengguna akan dia ni. Kainun, adalah ia, kataharati, taharah engkau, yakni bersuci engkau,
Seperti kita bersuci daripada hadas kecil dan pula suci kita daripada hadas besar. Itu mana at-taharah ay minal asghar wal akbari, ataupun at-taharah ay minan najasati, daripada najasa, yakni fil badani wasiyabi wal makan. Itu murad taharah. Jadi kita nak tahu juga hukum-hukum tentang menyuci. Kama dia menyuci, pertama sekali menyuci daripada hadas kecil. Daripada hadas kecil, masalah kita berketuk ataupun kita jatuh asmaye, kita gestuhkan perempuan masul mar'ah, atau dia panggil hukum-hukum suci. Kita kena tahu tak benda perlu. Sebab kita nak masuk dalam ibadat, nak masuk dalam asmaye, kita kena bersuci. Bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, yakni berjunub, dan suci kita daripada an-najasah, yakni najis. Najis benda cemar, benda kotor mana? Fil badani, seperti najis ada pada tubuh kita, mana daripada berdarah tubuh kita, ataupun daripada nanah yang ada pada wasiyabi, dan pada pakaian kita ada darah, ada apa saja, wal makan, dan bersuci pada tempat kita. Tu hukum nak tahu tu. Kalau kita tak tahu, amalan kita tak sepenuh, semaya kita tak sah. Ni musannif kata, perkara yang pasti kita kena tahu sejumlah kah, yakni jumlah perhimpunan barang yang berhajat kita kena guna dia. Sebab tu kalau kita tak reti bab taharah, nyanyi sebab tu Nabi kata oleh hadis tanah, at-taharah miftahul jannah. Satu hadis, bermula taharah menyuci daripada hadas kecil, hadas besar, menyuci daripada najasah, miftahul jannah, ialah anak kunci untuk membukakan akan syurga. Sebab nak sah di semaya tu, dia kena ada asmaya. Dah nak sah semaya, dia kena ada asmaya, kena cuci pada hadas kecil dan pula hadas besar. Maka hadas kecil ni kita menyuci, hadas besar kita menyuci. Ini salah satu jalan wasail yang nak sah kita semaya. Jadi sungguh benda ni bukan semaya, tapi wasail, tangga-tangga untuk nak sampai pada maksud kita semaya, ya wasail. Sebab tu dalam usul fiqh tanah, qawaid al-fiqhiyah tanah, al-wasail hukmul maqasid, yakni bermula tangga-tangga wasilah ialah hukum bagi benda yang kita kuasa. Mana kita nak semaya, kita nak munajat dengan Allah, kita nak sembah ke Allah, kita nak khidmat ke Allah, tapi nak khidmat ya kena buat wasail, tangga kan, kena bersuci dulu. Sebab tu kena tahu. Wassalati, dan pula semaya. Semaya tu nombor dua dah. Makna tak nak semaya tu kena bersuci dulu. Wassalah, dan pula semaya. Patu semaya tu bawah dia tu banyaklah. As-salah tu isi jenis. Bawah dia tu ada salah tu salatun mafruḍah, salatun wajibah. Ada situ pula salatun masnunah, ada salatut tatawwu'. Dah kan? Tu bagi oleh ulama fiqh tu. Wasaumi, dan berpuasa. Ni hukum puasa pun kita nak tahu, sebab ni kita nak masuk puasa dah ni. Wa nahwihi, dan seumpama mazukir minal gapo dalal. Wa nahwihi, dan seumpama mazukir sanilah minat taharah wassalah. Dalal tu wa nahwi, apa seumpama daripada at-taharah, daripada as-salah wassaum tu. Nahwihi ay mazukir mina taharah wassalah wassaumi. Apa dia seumpama? Min faraidi asy-syar'iyyati, daripada segala faraid, fardu yang difardukan oleh Allah yang bahasa syarak, yakni fardu yang dibahasa pada syarak. Maka kita kena tahulah, hanya pisah sini, dia contoh sini, dia contoh seperti bersuci, seperti semaya, seperti berpuasa. Lepas tu gapo lagi daripada perkara-perkara fardu, yang bahasa syarak, keluar zakat, fardu juga tu. Masalah buat haji dikatakan fardu juga tu. فَلَقَدْ أَدَّيْتَ فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ الَّذِي تَعَبَّدَكَ فِي بَابِ الْعِلْمِ. Maka hanya sungguhnya Ad-daita, telah menunailah engkau, apabila engkau tu tahu daripada masalahnya, daripada perkara-perkara bersangkut dengan hati, perkara yang terikat dengan hati, perkara yang wajib yang basah hati, perkara yang tegah di dalam hati, supaya hasil
bila mengerti dah, mu kena reti pula lepas pada tu perkara yang perlu engkau untuk nak mengguna di dalam setiap hari, di dalam masa yaumiyan, hari engkau tu. Falaqad addaita fardallahi ta'ala, maka hanya sungguhnya telah menunailah engkau, telah meluluh engkau akan fardu Allah Ta'ala alaika ke atas engkau. Apa fardu Allah? Alladhi ta'abbadaka, yang telah beribadahlah engkau. Ayat ni telah menyembahlah ia akan dikau. Apa dia? Ta'abbadaka maknanya yang telah menyuruhlah ia. Allah mana? Allazi ta'aka, yang telah menyuruhlah ia Allah dikau dengan bawa engkau beribadat akan dia. Gitu sama kita. Ta'abbadaka yakni bahawasa menyuruhlah ia Allah akan dikau dengan beribadat akan dia, akan Allah. Engkau saat ni tu Allah Ta'ala suruh engkau tu beribadat dia, khidmat dia. Kama dia ibadat engkau tunai, engkau akan ibadat ke Allah fi babil ilmi, yakni engkau tidak mempelajari, engkau saat ni tu mengaji. Sebab musannif kata dah dulu, walau anna rajulan abadallahi ta'ala ibadata malaikatis sama. Dah kama dia saat ni tu bighairi ilmin kana minal khasirin dulu kan. Walau jikalau ada seorang buh kata, musannif kata dia ibadat seumpama malaikat 7 lapis langit, ibadat dengan tak ada ilmu, kana minal khasirin, nescaya ada orang yang rugi, tergolong ia termasuk dalam orang rugi. Sebab tu ibadat ke Allah Tuhan suruh kita ibadat, tapi ibadat kena ada ilmunya. Walaqad sirta, apabila engkau reti dah perkara-perkara yang sakut dengan hati engkau, perkara-perkara yang wajib yang bahasa batin, perkara-perkara yang menegah bahasa batin. Walaqad, dan sesungguh-sungguhnya, sirta, jadilah engkau, supaya bi'ta, supaya sirta daripada sara yasiru, tika berhubung ada mutaharik bunyi sirta bi'ta. Sirta, jadilah engkau itu min ulama'i ummati Muhammadin, daripada orang-orang yang pandai daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila engkau mendalami benda-benda tu saat ni, benda yang terikat, yang bersangkut pak dan usaha hati, perkara yang bahasa hati, yang tegah bahasa hati, dan engkau saat ni tu tahu pula jumlah dan perhimpunan barang yang engkau berhajat daripada masalahnya, engkau nak mengguna seperti tahara, engkau jadi satu orang yang pandai, separuh daripada orang yang pandai daripada ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau itu ulama mana? Ar-rasikhina fil ilmi, yang tetaplah mereka itu ulama saat ni, ulama bagi umat Muhammad yang tetap dan teguh fil ilmi, di dalam ilmu pengetahuan. Engkau saat itu jadi satu orang yang teguh dan tegak di dalam masalah ilmu. Fa iza amilta bi ilmika wa aqbalta ala imarati ma'adik, fa in amilta, maka jika engkau beramal, engkau tu buat amal, buat kerja lah, buat tugas engkau tu, semaya engkau tu tugas engkau tu, amalan engkau, tugas engkau, gapo tugas yang Allah Ta'ala bagi pada engkau, yakni engkau semaya, yakni engkau berpuasa, yakni engkau keluar, tu tugas engkau buat amal. Wa amma bi'ilmika halan kaunika mutalabbisan bi'ilmik, hal keadaan engkau bersepakai dengan ilmu, dengan tahu, dengan pengetahuan. Dalam keadaan engkau duk beramal saat itu, dengan keadaan berilmulah engkau, tahu engkau, belajar engkau. Wa aqbalta, lepas daripada engkau tinggal buat tugas, buat amal dengan ilmu engkau. Wa aqbalta, dan menghadapilah engkau dan menujui engkau ala imarati ma'adik, di atas nak meramai dan nak menghidup akan tempat kembali engkau, yakni akhirat engkau. Jadi engkau beramal dengan engkau tahu, engkau amal engkau dengan engkau mempelajari,
Makna tak bukan engkau wa amma dengan tak ada mengaji, taklah. Wa amma dengan engkau mengaji, engkau belajar, engkau ada ilmu. Lepas pada tu engkau menghadap menuju di atas, nak meramai dan nak menghidup akhirat engkau. Tu murad adik, yakni akhirat engkau. Engkau pun nak menghidup akhirat engkau lah. Kunta, jawain. Kunta, nascaya adalah engkau itu abdan aliman, satu hamba yang alim ia. Engkau tu jadi satu hamba yang alim lah. Ketika ni lagi pula amilan, yang beramalah engkau itu lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Engkau jadi satu orang yang alim, yang pandai, yang beramal semata-mata kerana Allah. Beramal tu ala basiratin, di atas cerah engkau, dan celaklah oleh mata hati engkau, dan engkau beramal saat ni pula ghaira jahilin, bukan keadaan engkau jahil. Daklah engkau beramal saat ni tu, beramal dengan keadaan engkau saat ni tu tahu, dan engkau tu reti, dan engkau saat ni tu mempelajari, bukan buat dengan gamuk-gamuk, dengan munggah, bukanlah. Wala muqallidin, dan engkau itu bukan seorang yang muqallid. Orang panggil turut cara buta tuli pun bukanlah. Bukan engkau tu buat amal tu dengan buta tuli, dengan tak ada dalil, dengan tak ada tahu, bukanlah. Mana antara engkau buat tu dengan ada jalan, dengan ada tempat rojok ke, ada tempat dasar, ada tempat engkau rojok ke. Mana ilmu engkau daripada engkau belajar, mana tak engkau ada pedoman, ada gawak, yakni ada pengukur ilmu engkau tu. Wala ghafilin, dan engkau bukan daripada orang lalai. Relatika ni apabila engkau buat amal dengan tahu, falaka, sabitlah bagi engkau itu wa amal macam ni, wa amal dengan engkau belajar, wa amal saat ni tu dengan ilmu, saat ni engkau menghadapi pada akhirat engkau, maka sabitlah bagi engkau, gapo dia, falaka, sabitlah, maka sabit bagi engkau asyaraful azim, oleh kemuliaan yang amat besar ia. Bagi engkau kemuliaan yang amat besar lah. Apabila engkau wa'amal kepada Allah Ta'ala, dengan engkau mempelajari, dengan engkau ada ilmu, dan engkau saat ini jadi satu orang yang pandai di dalam amalan, lepas tu beramal semata-mata Allah di atas celaknya mata hati, di atas ceraknya pandangnya engkau jadi satu orang yang gawa kemuliaan yang amat-amat besar. Wali ilmika, dan sabit pula bagi ilmu engkau, bagi engkau tu hawidah pengkat kemuliaan, pengkat kemuliaan yang amat-amat besar. Lepas tu bagi ilmu engkau tu gapo dia, wali ilmika, dan sabitlah bagi ilmu engkau itu al-qimatul kabirah, yakni makna kata harga dan nilai yang agung, yang besar ia. Jadi murtabat engkau beramal dengan engkau mengaji, bukan dengan lalai, bukan dengan jahil. Bagi engkau Tuhan bagi murtabat asyaraf al-azimah. Ilmu engkau orang panggil berga sangat. Makna ilmu yang engkau belajar, yang engkau mengaji tu, orang panggil boleh guna, boleh pakai. Makna kata berga lah, qimah lah, nilai ada lah. Wathawabul jazilu, dan pula bagi ilmu engkau itu pahala yang amat-amat besar ia, dan pahala yang amat-amat banyak. Tu wathawabul jazil atas pada al-qimatul kabirah. Wali ilmika apa dia? Athawabul jazil, maknanya ai athawabul kathir, yakni pahala yang besar. Nah, pahala yang besar. Wa kunta qad qata'ta hazihil aqabata, dan adalah engkau sesungguh engkau memotongi, engkau melangkahi hazihil aqabata, akan ini aqabah, ini masalah aqabata, aqabatal ilmi. Apabila engkau lakah dah, engkau dapat melaksana, engkau dapat berjaya lakah akan ini aqabah yang susah, dikatakan bongok ilmu. Wa khallaftaha, dan engkau gapo mengkebelakangi. Tu makna kata meninggalkan akan dia. Wa khallaftaha, dan akan meninggalkan akan dia, akan hazil aqabah, yakni aqabatal ilmi. Engkau tinggal wara'aka, di lip belakang engkau tak lip belakang engkau. Seolah tak lip belakang hati engkau, tak apalah.
wa qadaita haqqaha, dan memperluluh dan menunailah engkau akan haqqaha, akan haknya, hak bagi aqabatil ilmi. Engkau pun tunai dah akan hak dia. Engkau belajar untuk nak tahu tentang makrifatullah. Engkau nak tahu satu kumpulan, satu perhimpunan daripada ilmu-ilmu yang pasti engkau kena guna. Seperti taharah apa macamnya, semaya macamnya, kita kata kama ketika tu engkau sudah guna dah akan hak-hak ilmu itu, akan kebenaran bagi ilmu. Engkau menunai biiznillahi ta'ala, dengan keizinan Allah, dengan kebenaran Allah Ta'ala terhadap engkau. Wallahu subhanahu mas'ulun, dan padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Wallahu, dan bermula Allah Ta'ala jua, Allah Ta'ala haja. Subhanahu ay usabbihu subhanah, aku bertasbih akan dia, akan Allah sebagai tasbih. Allah Ta'ala ni khabar. Mas'ulun, ialah satu orang yang dipita, satu orang yang dipohong. Ayyumiddaka, bahawa menolonglah ia dan membantulah ia Allah Ta'ala ni ke akan dikau. Ni doa musannif. Bermula Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala jua. Yang Allah Ta'ala tu dikatakan orang yang diminta dan dipohongkan bahawa menolong akan dikau. Wa iyyana, dan menolongkan akan kami. Tolong Allah Ta'ala tu. Apa tolongnya Allah? Bihusni taufiqi, dengan eloklah oleh taufiknya, taufik Allah, yakni bitaufiqihi al-hasani, yakni dengan menerang Allah Ta'ala yang terelok. Tuan kata bihusni taufiqi ay bitaufiqihi al-hasani wa taisirihi, dan dengan memudahinya Allah, dengan sebab Allah Ta'ala wi kemudahan. Boleh kita beribadat, boleh kita taat. Ini satu Allah gawa, satu hidayat dan satu taufik dari Allah, daripada penerangan daripada Allah, yakni beri gawa, memberi permudahan. Allah Ta'ala wi kemudahan, Allah Ta'ala tunjuk jalan, Allah Ta'ala buka jalan, jadi kita mudah nak ibadat, nak taat pada Allah. Sebab kita learning lah. Kalau Tuhan tak wi jalan kita, Tuhan tak taufik kita, tak boleh kita nak main ngaji ni, tak boleh nak semaya, tak boleh kalau tak ada taufik Allah. Sebab tu kita kena bersyukur kita boleh mengaji, boleh belajar, boleh semaya, boleh baca Quran. Semua ini satu perkara yang Allah Ta'ala memudah kepada kita. Allah Ta'ala wi kemudahan dan Allah Ta'ala taufik. Allah Ta'ala terang hati kita, ada kekuatan, kita berasa nak ibadat, berasa nak semaya, berasa nak taat. Ni orang panggil taufik. Innahu, kerana bahasanya Allah Arhamur Rahimin, orang panggil sekasih-kasihani. Allah ni Arhamur Rahimin, sekasih-kasihani daripada orang yang mengasihani. Mereka itu nak tahu Tuhan tak ada dah orang yang paling kasihani kepada hamba daripada orang yang kasih. Allah Ta'ala lah yang paling kasihani, yang paling sayang pada hamba. Wala haula, dan tidak jenis helah ay an maksiatillah, wala quwata ay fi taatillah, tidak jenis kekuatan pada taat pada Allah, illa billah ay illa bimaunatillah, malaikan dengan pertolongan Allah al-aliyil azim. Yang maha tinggi dan amat besar. Sekadar tu dulu malam ni kami kata wallahu alam. Tanah molek situ kita berhenti malam ni. Al-aqabatus saniyah. Kita akhir pada tahun ni dengan al-aqabatus saniyah. Insya-Allah kita pula lepas raya puasa ni. Lepas raya puasa, minta kalau Allah Taala taruh umur kita panjang lagi, umur kita ada lagi, kita boleh bersama. Lepas tu kita kena banyak doa pada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala buka hidayah, buka taufik kita. Lepas pada ni kita boleh bersama ngaji pula. Mati kita dalam ngaji, hidup kita dalam ngaji. Mati kita dalam ibadat, hidup kita dalam ibadat. Masalah ngaji ni ibadat yang amat-amat besar. Sebab itulah dikatakan perkara yang amat-amat besar ialah kita belajar dan kita mengaji. Makna tu mengaji tak ada dah benda yang besar. Kena niat lalu dah. Tak jaga molek lepas raya ni, kita nak mengaji semula, kita nak mengaji kuat lebih pada sedia lagi, lepas tu lebih kuat pada sedia lagi weh.